Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nak mula, minggu lepas ada orang tinggal ni. Sebenarnya saya pun tak tahu macam ada perkara-perkara ni gunung-gunung. Ada tak orang kelas di sini minggu lepas? Ada. Kalau ada tolong jumpa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah kita sebagaimana yang telah saya maklumkan tadi. Sepatutnya minggu ini minggu kelima kita ada ustaz jemputan. Tapi ustaz jemputan pun tak boleh nak main. Ganti dengan ustaz jalan baca kitab 40 hadis. Jadi ustaz jalan pun tak boleh main. Digantilah dengan saya. Macam itulah lah. Ya. Alhamdulillah lah penyelia ni kat sini ni ustaz juga. Kalau tidak jenuh juga. Nak kena cari pula. Jadi cara nak mudahnya saya mencari gantilah. Nanti ustaz Jalal akan ambil slot saya balik minggu ketiga insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Insya-Allah hari ini kita akan bincang kitab saya lah, Indahnya Hidup Bersyariat. Kita membincangkan masih lagi dalam bab sifat-sifat mazmumah. Dan pada bulan yang lalu kita dah bincang sifat mazmumah yang pertama, gemar makan dan minum. Dan saya telah bagi satu tips ataupun kata-kata ulama ataupun kata punjangga Arab, khaffif ta'amaka ta'man saqamaka. Apa itu? Mana tulisan itu tahu? Khaffif ta'amaka, kurangkan makan kamu nescaya kamu akan bebas daripada penyakit. Itu yang kita bincang minggu lepas. Tak salah kita nak makan, tapi kita buat kesebulan makan kita kena ingat pada diri kita ni, kita makan sebagai ibadah. Bila makan sebagai ibadah, kita nakkan segala apa yang kita makan itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kegagalan kita dalam mencari ataupun memakan makanan-makanan yang halal, lagi suci, lagi bersih ini akan menyebabkan kita termasuk dalam orang yang memiliki salah satu daripada sifat mazmumah, iaitulah gemar makan dan minum. Muka surat 54. Siapa yang buat kitab, muka surat 54 insya-Allah. Jadi minggu ni insya-Allah kita akan masuk perbincangan yang kedua dalam sifat mazmumah. Banyak berkata-kata yang sia-sia ataupun berkata-kata yang sia-sia. Baik, saya nak mulakan perbincangan kita dengan membicarakan tentang satu perkara, iaitulah berkaitan berhubung rapat tentang apa sahaja yang kita nak lakukan. Kata ulama, apa sahaja yang kita usahakan ini, apa sahaja yang kita lakukan selama apa yang kita buat selama ni semuanya adalah datang dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan Allah Subhanahu wa taala mendetikkan sesuatu perkara itu kepada kita untuk kita kerjakan. Maka dengan izin Allah juga kita mampu melaksanakan apa-apa yang telah didetikkan dalam hati kita.
Sebagai contoh, sekarang ni Allah detikkan dalam hati kita untuk berada dalam kelas mengaji. Maka kita alhamdulillah dengan kekuatan kesihatan badan yang Allah bagi dekat kita, kemampuan yang sekadarnya ini membolehkan kita untuk sama-sama dalam majlis ini pada saat ini, insya-Allah. Maka ini menunjukkan kita berada dalam ketaatan. Dan ketaatan yang kita sedang kerjakan ini datangnya daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia taufik? Taufik ini ialah Allah menjadikan segala perbuatan kita, percakapan kita, pergaulan kita bertepatan dengan apa yang Allah suka, apa yang Allah sayang. Kalau kita buat perkara yang Allah suka, Allah sayang, yang kita buat perkara baik tu sebenarnya ditaufikkan, diberikan hidayah, diberikan detikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah nak kita jadi baik, maka Allah detikkan kepada kita perasaan untuk melakukan kebaikan. Kenapa saya sebut perkara ini? Kerana semuanya ini adalah bergantung harap kepada sejauh mana seorang hamba itu dia bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau orang yang mengaji kitab hikam dengan saya kan, kalau di Taman Setiajaya saya buka kelas kitab hikam, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanu raja' inda wujudiz zalal. Kalau siapa yang tak faham tanya orang pergi kelas. Apa maknanya tu? Daripada tanda-tanda seseorang itu melakukan ataupun bersandar pada amal perbuatan dia adalah apabila dia kurang bergantung pada Allah, apabila berlakunya satu-satu pelanggaran dosa ataupun maksiat. Dia mudah putus asa. Bila dia berdosa, dia berasa tak ada harapan. Ya Allah, habislah aku ni, tak ada harapan. Maka dia teruskan dengan kehidupan dia, dengan dia menyatakan aku ni dah jadi ahli neraka dah, tak layak dah aku ni nak pergi kelas mengaji, tak layak dah aku ni nak semayang, kerana aku terlalu kotor, aku terlalu keji, maka aku tak layak untuk bersama-sama dengan orang yang duduk semayang kat masjid. Dia rasa macam tu. Maka jangan sekali-kali kita pernah rasa macam tu. Kalau kita rasa macam tu, maknanya kita putus bergantung pada Allah Ta'ala, kita putus harapan dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Kita mula tadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Ar-Rahman, kalau kita ikut tafsiran yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir, Ar-Rahman ni makna apa? Apa makna Ar-Rahman? Pemurah. Orang yang mengaji dengan saya cepat. Semua orang mengaji dengan saya, no? Itulah. Ar-Rahman ni makna apa? Rahmat yang agung. Itu. Rahmat yang agung. Ar-Rahim ni makna apa? Rahmat yang berterusan, tidak akan pernah putus. Itu tafsiran yang dibuat oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir. Bila kita sebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Pemurah itu maknanya Allah biasa Maha Agung. Allah Maha Agung dalam memberikan rahmat dia kepada kita. Makhluk takkan boleh bagi kasih sayang, bagi belah kasihan yang macam mana Allah bagi. Ar-Rahim, rahmat yang berterusan. Kasih sayang Allah sepanjang-panjang, never ending story. Ever and ever and ever gitu. Dia gitu. Dia tak ada full stop dah. Allah Taala, rahmat Allah Taala tak ada full stop dah. Sebab apa? Forever and ever kan. Makna tak ada infinity. Sebab apa? Kita sekarang ni sedang meraih rahmat Allah, yang mana kata Rasulullah SAW yang mafhum hadis baginda, Allah bagi kat kita lah ni 1% saja daripada 100% rahmat Allah Ta'ala.
Yang 1% ni kita kongsi dengan semua makhluk Allah Ta'ala. Dengan tumbuhan pun kita kongsi, dengan malaikat, dengan jin syaitan pun kita kongsi, dengan binatang, semua sekali berkongsi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia pula, orang tu beriman pun Allah bagi rahmat, orang tu dia kafir pun Allah bagi rahmat juga. Orang tu jahat pun, dia dah mencuri pun Allah bagi juga rahmat, ada juga rezeki dah. Walaupun dia buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Tapi kita kena ingat, macam pesan kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah setakat sekarang ni Allah tak bagi saya lupa lagi kata-kata tu. Ayyuhal walad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Apa yang pengaji kat saya berapa untak daripada khatam dah kitab tu. Ayyuhal walad adalah kitab mula-mula sekali yang saya mengajar di beberapa untak yang berjaya dikhatamkan. Alhamdulillah. Apa kata-kata itu? Hiduplah kamu seperti mana yang kamu suka. Kamu adalah mayat. Hiduplah kamu seperti mana kamu suka. Kamu adalah mayat. Cintailah siapa saja yang kamu suka. Kamu pasti berpisah dengannya. Cintailah siapa saja yang kamu suka. Kamu pasti berpisah dengannya. Dan beramallah apa yang kamu suka. Kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu kerjakan. Kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu kerjakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maka kita kena ingat, kita hidup atas dunia ni ada peranan dia. Dan hari ni kita nak fokus perbincangan kita adalah berkaitan lidah kita, mulut ni. Mulut ni jahat ni. Nak kata mulut ni jahat ni. Jadi nak cerita kata nikmat yang Allah bagi kat kita ni, kadang-kadang kita lupa. Kita tahu tak, bila kita makan, mulut ni fungsi dia untuk apa? Untuk nak makan, untuk nak bercakap, untuk merasa makanan yang kita masak. Mulut ni kalau Allah bagi tak ada lidah, boleh cakap? Tak boleh. Kalau ada lidah tapi tak ada gigi, boleh bercakap? Boleh juga, tapi orang tak faham. Dia tak faham, payah nak faham. Maka ada hubung kait semua benda ni. Kan? Di belah Putak pun ada kelas ni kan, penawar bagi hati kan. Di belah Bandar Baru ada kan. Apa Syekh Al-Mandili kata dalam kitab dia mula-mula? Saya tanya sikit siapa yang pergi mengaji sana. Sudah, saya tak pergi mengaji, tak apa. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Mandili, penawar bagi hati, di antara panca indera yang disebutkan, Allah bagi panca indera kat kita, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut dan sebagainya, ada perut dan sebagainya, ada 7 panca indera semuanya. Saya nak petik satu saja, iaitulah berkaitan perbincangan kita hari ini, iaitulah dalam mulut. Mulut ni sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah bagi mulut dekat kita ni dengan 2 tujuan. Satu tujuan akhirat, satu tujuan dunia. Untuk tujuan akhirat, mulut ni lah yang akan memperkatakan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Mulut ni lah yang akan kata hadis-hadis Nabi, akan baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut ni lah juga akan pesan dekat orang, semayang jangan lupa oi. Esok-esok mati kena balok lihat ni, kena pukul dengan syuja'ul aqra oi. Mulut ni lah juga yang akan kata, akan pesan, akan berkata-kata sesuatu untuk tujuan akhirat. Maka Nabi sebut al-kalimatu thayyibah sadaqah. Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kata-kata yang baik sedekah. Siapa saja yang kata kata-kata yang baik, dia mendapat pahala sedekah. Walaupun dia cuma sebut satu perkataan ataupun 2 perkataan saja, tetapi memberi makna sama ada secara sarih,
secara jelas membuat makna yang baik, ataupun dia sebut secara kiasan tetapi membawa maksud yang baik, dia tetap mendapat pahala, insya-Allah. Contohnya kan, bila main pagi-pagi Jumaat macam ni, main pukul 9, 8.30 lah, kita pun mesej kawan kita, kan, jom kita ataupun kita telefon, jom lah, jom di mana, jom amboi, jom mana airport, oh jom dia faham lah tu. Mana apa tu, jom pergi kuliah, jom pergi kuliah. Nak abang kata apa, nak abang kata walaupun dia cakap tu sikit saja, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap dianggap sebagai pahala sedekah, kerana dia mengajak seseorang melakukan kebaikan, walaupun mungkin hanya beberapa patah kataan yang dia ucapkan. Tapi mulut juga Allah bagi untuk fungsi dunia. Fungsi dunia ni lah untuk kita bercakap, untuk kita makan. Lidah kita ada 10,000 sel deria, 10,000 sel deria untuk detect rasa makanan. Ada 10,000. Ni yang kita nampak ni lidah oh, depan kamera pula lah. Nak ajak sikit, nak beritahu kata lidah ni Allah bagi ni, nak tengok kesihatan kita, boleh tengok dengan cara kita tengok lidah kita. Kalau lidah kita buka ni, dia jadi macam berparit-parit, dia ada garis-garis macam tenggelam macam parit. Itu menunjukkan badan kita ni panas, kurang air. Kalau lidah kita dia jadi tepi-tepi ni, dia jadi warna ungu-ungu, jadi warna gelap macam warna ungu, tepi lidah tu, itu kena picek, kemungkinan ada kanser, ada toksin dalam badan itu tinggi, dan berkemungkinan boleh ada risiko kanser. Ni kalau siapa mengaji dengan HPA dia pun tahu ni benda-benda ni kan. Baik. Tapi lidah yang biasa ni Allah bagi kita, setiap kita ni ada 10,000 deria rasa. Untuk detect, mai pilih makanan kau celah mana, dia akan singgah kat lidah juga. Lidah ni akan detect ni rasa apa. Tapi Allah cipta otak kita pula, daripada 10,000 ni maklumat yang ada pada lidah, otak ni dia akan buat kesimpulan pada berapa rasa saja, 4 rasa saja. Itulah masin, masam, pahit, manis. Itu yang dibagi tu, sama ada pahit, masam, manis, masin. Otak akan detect ni rasa je ni, masuk garam, masin ya. Ni pedas, cabai, pedas, pedas. Tapi saling berfungsi tu, saling berkaitan. Sebab apa? Kadang-kadang perasan tak, kita ni nak pergi beli sarapan kan, nak beli nasi lemak, tengok makcik tu jual, tengok dia punya sambal tu hujung merah, kadang-kadang dah puasa dah, rasa pedas dah, rasa macam ni lah. Betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab mata tengok, hati ni rasa nak beli, lepas tu tengok, otak fikir, pedas ni, mesti pedas kan. Apa banyak tan ribu cabai tak tahu lah mana pedas. Nampak? Belum rasa lagi tu. Makna Allah Ta'ala bagi sistem kat kita ni hebat. Subhanallah. Kita makan pula, makan kan, ada gigi rasa nikmat betul makan. Kalau tak ada gigi, dia berasa orang yang tak ada gigi dia tak. Sungguh. Kalau pakai gigi palsu pun dia tak sama macam mana gigi betul. Betul tak? Sebab tu manusia Allah bagi 32 batang gigi dah, cantik dengan masing-masing punya fungsi gigi tu. Gigi depan ni untuk gunting-gunting, gigi belakang ni untuk bagi hadam-hadam, hancur-hancur kan. Geraham tu kan, dia tak macam gajah. Gajah ada berapa batang gigi? Gajah ada 4 batang gigi dah. Gajah dia ada 4 batang gigi ya. Tapi kalau nak kira timbang berat, 4 batang gigi gajah tu sama dengan 12 orang gigi dewasa. Campur semua sekali, gigi dah cabut belakang, 12 orang punya gigi sama berat dengan gigi gajah.
Kan? Nak abang kata sesuai lah gajah dengan keadaan dia macam tu. Sebab tu ekor gajah saja pun 10 kilo. Ekor gajah. Kan? Tapi gajah di antara binatang yang cerdik yang Allah bagi kat. Apa kecerdikan yang ada pada gajah? Kalau kita nak jadi apa-apa bahaya, kita boleh detect nak bahaya. Melainkan dekat nampak orang kata nak main, baru kita nak lari. Gajah tak. Gajah 50 km persegi. Allah bagi dekat dia di bawah tapak kaki dia, dia boleh rasa. Sense, dia ada sensor untuk detect bahaya daripada lingkungan 50 km persegi. Daripada bawah tanah. Dia ada satu getaran, getaran bunyi. Dia belajar daripada situ. Dia tak belajar, Allah bagi dah. Dia tak ada akal nak belajar. Tapi Allah bagi dah, dia boleh detect. Sebab itu kalau nak berlaku gempa bumi ke apa, gajah akan pertama sekali akan lari naik atas bukit. Manusia kan belum pasal apa ni. Dah tengok tsunami mai. Depa 50 km, kalau depa tahu ada bahaya, depa akan hentak kaki. Bila hentak kaki, kawan-kawan gajah yang ada 50 km akan tahu kata ada bahaya. Semua faham. Yang ni sistem ni kita tak boleh dapat benda ni. Tapi Allah bagi kat gajah. Sesuai lah dia gajah kan. Kita sesuai cara kita. Nah, kita makan nasi kan, makan. Wah, ambil masa berapa minit lah ni? 2-3 minit ya. Tak sampai seminit pun, berapa saat je kat dalam mulut ni. Kadang-kadang 2-3 kali gigit dah telan. 2-3 gigit dah telan. Sedangkan sunnah Nabi, afdalnya gigit bagi hancur betul. Hancur elok sikit lah. Maknanya tak rasa terlekat kat ni, baru kita telan. Dia tak yang tu maknanya tak ikut sunnah Nabi. Kan? Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila kita masuk dalam ni, saluran pernafasan dan pemakanan kita ni, yang duduk sebelah urat mereh ulat tu kan, itu untuk binatang, manusia orang dah sembelih lah. Kan kita ni ada satu, orang kata apa, saluran pernafasan, saluran pemakanan. Kan? Kalau dia tersalah yang masuk ke saluran pernafasan tu, yang tersedak. Dan sebab apa? Sebab makanan tu termasuk saluran pernafasan kita, dia blok terus. Maka automatik dia akan buang balik. Sebab tu kita jadi tersedak. Tapi kalau masuk saluran pemakanan, dia tak akan tersedak. Biasa elok. Lepas tu Nabi ajak cara macam mana minum air, tak mau bagi tersedak. Kalau makan tadi, gigit lumat-lumat elok baru telan. Kalau minum macam mana? Jangan bernafas ketika minum. Nah, minum dalam keadaan kita tarik nafas. Minum ni, bismillah tarik nafas. Bukan dalam keadaan kita bernafas, hembus, tarik, tak. Dalam keadaan kita tak bernafas tu, kita minum. Sebab tu makruh siapa yang minum dia bernafas mulut. Dalam gelas. Dalam mulut lah, dalam gelas. Dalam gelas. Saja test tu. Baik. Kita makan makanan yang masuk dalam perut kita ni lebih kurang 2-3 minit ni, tapi proses kat dalam ni masuk perut ni, ambil masa 4-5 jam. Kalau kita bangkit pagi, kita buang masuk tandas kan, pergi membuang yang besar tu, yang tu bukan yang kita sarapan kat saat ni, yang semalam je. Dan Sandy kata badan kita ni boleh simpan makanan kita makan ni, boleh kawal lebih kurang 10 jam. Akan ambil masa penuh selama 10 jam untuk serap nutrien-nutrien dia. Kemudian baru dia akan buang. Yang lebih buang, yang lain jadi lemak ke jadi apa semua. Sebab tu kalau kita puasa, Islam suruh puasa lebih kurang dalam 12 jam. Santi kata badan kita akan mampu bertenaga untuk dapat terima makanan yang kita makan. Tiap-tiap makanan yang kita makan tu akan mampu tahan 10 hingga 72 jam. 72 jam maknanya 2 hari, 3 hari. 3 hari. Mana kalau 3 hari tak makan apa langsung, insya-Allah tak mati lagi. Insya-Allah. Tapi kalau 3 hari ke atas, dia akan mula ada simptom-simptom nak mati lah. Tapi kalau 3 hari, mana kita makan tu perut kita ni, badan kita subhanallah, walaupun benda apa yang kita, contoh kita cuma makan satu benda je, dia akan cuba press. Sebab tu saintis kata kalau kita makan banyak, minum air banyak, dia akan cepat membuang kan. Buang. Patutnya dia akan keluar jadi najis. Air banyak akan keluar jadi
Jadi kencing. Kalau kita rasa nak kencing, jangan kita duk tahan-tahan kencing tu. Dia akan jadi apa? Itu karam. Ya Ustaz. Ustaz ni kadang-kadang dah rasa kencing tak ada dah. Oh 5 minit nak kena pergi kelas. Tangguh pula habis kelas. Habis kelas Allah dah ajar dia pula. Oh sekali Zuhur pula. Oh dia tahan macam tu. Bahaya orang gitu. Jangan buat itu. Nah Ustaz nah. Ustaz sangka Ustaz. Senti kata, kalau kita rasa nak buang tu, kita buang. Sebab buang, dia dah jadi toksik dalam badan. Toksin kan. Bila badan kita tak dapat air lagi apa semua, dia akan guna balik benda tu. Dia akan press lagi sampai benda tu boleh kita serap lagi dalam badan kita. Itu yang bahaya dah. Ya. Lepas tu kan kalau kencing yang biasa kan dia putih elok kan. Jernih. Kalau lama-lama dia akan jadi kuning, oren, dia terang, potong. Sebab apa? Dia dah lama kita tak buang tu, dia makin duk serap balik dia terpaksa recycle balik benda tu. Bahaya. Baik, itu secara umumnya lah kita beritahu mana atas dasar sifat dunia yang Allah bagi mulut makanan yang kita makan. Sebab tu dua benda ni sama ada dengan tujuan dunia Allah bagi ataupun dengan tujuan akhirat Allah bagi. Nikmat mulut, nikmat makan, nikmat cakap, lidah semua ni adalah untuk kita syukuri. Untuk kita syukuri. Ya. Bila seseorang itu tidak mensyukuri nikmat Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bagi peluang kat dia. Allah bagi peluang kat kita banyak. Ya, dengan cara Allah bagi kat kita ujian yang mempunyai 3 serampang. Ingat tak? Saya pernah kata dulu kan, Allah bila bagi satu-satu kat kita, sama ada Allah bagi itu untuk litakdib, litakrib ataupun litakzib. Sama ada untuk mengajar kita perkara-perkara yang kita lupa, kita lalai, Allah bagi benda tu kat kita suruh kita sedap balik. Yang kedua, sama ada untuk tambah dekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Litakrib, insya-Allah kalau kita mampu sabar, tabah, teruskan perjuangan kita ni untuk meneruskan kehidupan, bergantung ke Allah banyak-banyak elok, Allah naik martabat iman kita. Mungkin daripada orang awam menjadi orang yang khusus. Tapi yang ketiga, Allah bagi benda ni juga tapi untuk bagi azab, bagi balasan di atas segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Maka kita kena ingat ni, kita ni, saya pesan kat diri saya jugalah, kita akan sentiasa kuat bila kita ramai-ramai. Tidak? Betul. Saya selalu pesan kat kelas-kelas saya, kita akan sentiasa kuat bila kita ramai-ramai macam ni. Kita kuat, insya-Allah. Tapi bila kita berseorangan, kita akan teruji pada masa itu. Dan kita kena faham, kena ingat betul musuh-musuh kita yang kita tak nampak. Dulu saya pernah cerita tentang Sabah, tentang Dasim, tentang Zalnabur, tentang Aqwa, tentang Maswa. Ingat lagi tak tu? Nama-nama syaitan. Nama apa tu? Syaitan. Nama-nama syaitan yang duk kacau kita. Nah, anak-anak keturunan iblis syaitan yang duk kacau kita. Kan? Kita kena berhati-hati dengan Sabah. Sebab apa? Sabara. Sebab apa? Dialah yang duk menyebabkan kita ni sesat. Bila Allah bagi kat kita satu-satu ujian, dia duk bisik keluh kesah. Dia duk bisik bagi putus harapan dengan Allah Ta'ala. Hang ni tak ada apa dah. Hang orang berdosa, hang tak layak dah nak mengaji. Hang tak layak dah nak dia orang baik. Hang ni hina. Dia bisik sampai kita putus harapan dengan Allah Ta'ala. Akhirnya kita tinggal terus Allah Ta'ala. Semayang pun tidak, apa pun tidak, apa pun tak buat dah. Sebab kita berasa kita ni teruk sangat dah. Sedangkan pintu taubat Allah sentiasa dibuka kat kita. Tu Raja siapa? Raja Sabar. Dia duk bisik apa? Bisik keluh kesah, ya? Duk menyesatkan orang bila tiba musibah. Dia ni, ya. Dasim. Ingat tak Dasim? Apa kerja Dasim? Dia ni lah yang duk perosak rumah tangga kita. Pantang mereka ni baik ya, dia geram selalu. Sebab tu kalau kita ni, jangan pernah kita berasa berbangga kalau kita ni kahwin dah 30-40 tahun dah.
Dia. Ya. Jangan pernah kita duk angkat cerita orang ni, tengok aku ni, aku dah 40 kan, tengok tak ada apa pun. Jangan dia sebut macam tu. Kita sebut macam tu, kita membuka ruang bagi mereka. Kita kena ucap alhamdulillah, syukur, alhamdulillah lah sekadar lah ni, alhamdulillah lah, alhamdulillah tak ada apa lah. Memang biasalah sikit-sikit tu biasa. Alhamdulillah. Balik pada Allah Taala, maka menyelamatkan kita daripada kena ain. Ain pun saya beritahu lah kan. Apabila ain, penyakit yang disebabkan oleh pujian orang yang tidak disertai dengan nama Allah. Kita, kalau kita seronok sesuatu, kita jangan lupa sebut nama Allah. Alhamdulillah, syukur, subhanallah. Pada benda-benda kita takjub, Masya Allah. Kalau kita seronok, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita seronok, kan, bahaya pun, Allahu Akbar, takbir. Takbir intisab, minta tolong. Tapi kalau kita tak sebut benda-benda tu, dia akan menyebabkan kita terbuka, terdedah pada gangguan dia. Kita akan boleh kena sakit, kita akan boleh kena penyakit mojuk, penyakit riak. Kan kita abang tengok ni, muak gaya relax sampai ni. Asyik. Lepas tu mulalah. Kan. Buktinya apa? Buktinya tengok sahabat kemarin 28 tahun punya kahwin. Habis tentu saja. Cerai dah, file cerai, talak satu. Alhamdulillah talak satu. Jalani. Kan. Nah, abang kata apa? Asas dia sama macam mana yang Ustaz Jafri pesan. Perkahwinan kita memula dulu-dulu ni. Berkat tak berkat kita tak. Ambil bahasa bawah diri. Bila cerai saja, ni lah Dasim ni dia punya seronok tak kira. Sebab memang fungsi dia ditugaskan untuk bagi pisah buang lelaki bini duk bergaduh. Kan? Kalau tak ada apa-apa, dia akan cuba cari isu supaya gaduh juga depan. Dia akan boleh tengok, dia cemburu tengok lelaki bini yang romantik-romantik. Jenis makan-makan, duk makan satu talang, makan sat-sat suap ni, Tok Hang suap kat apa, Tok Wan Hang. Dia jadi kata, cucu tengok, amboi meremang boleh tengok kami kata. Awaknya makna jaga-jaga. Tu Dasim. Lagi apa lagi? Maswak. Maswak ni buat apa? Maswak ni yang ada kaitan dengan kita ni. Dia ni duk fitnah, duk hasud, duk buat cerita-cerita bohong, duk bagi orang ni duk fikir lagi. Hari ni aku nak mengata kat siapa pula? Kemarin aku mengata dah kawan tu terak bilah dah. Hari ni aku nak kata kat siapa pula? Dia geram tentu. Ni Raja Maswak. Iblis ataupun syaitan yang fungsi dia untuk bisikkan fitnah, pembohongan demi pembohongan. Lagi boleh tipu, lagi boleh nak ni, boleh selamat keadaan dia nak tipu. Ni raja siapa ni? Raja dia. Manusia terpengaruh dengan dia, menyebabkan orang suka berdengki, berhasad dengki dan sebagainya. Duk abak cerita-cerita fitnah. Kan? Anak-anak jadi berpeleseran, anak-anak jadi suka buat raja-raja tak elok, tak senonoh. Tu raja siapa? Raja Al-A'war. Raja A'war. Kan? A'war. A'war ni buat apa? Dia lah duk bisik. Dia duk bisik kan? Dia bisik je lah. Orang Mumbai lah. Orang Mumbai contoh terbaik kan? Apa dah? Dia duk bisik kan? Dia kata Dia tengok juga masa kita tengok cermin tu. Masa tengok cermin tu kan, hang ni umur 40 ni kan, nak kena cari papa ni, nak pergi awet muda balik ni. Beginilah kan daripada abang kata life begin at 40. Daripada life begin at 40, dia kata mana 40 tahun ni baru kira hidup, kata mana sebelum ni matilah kot. Maka dia pun fikir ni muka aku ni sambil dia bohong. Allah kedua dah. Dia mula fikir. Dia mula fikir. Lepas tu dia tengok pula gambar sebelah cermin dia buat gambar artis pula dah. Artis paling lawa kat Malaysia. Pak. Dia bubuh nama 2-3 orang. Tengok tengok dia, tengok muka dia balik. Tengok kawan ni, tengok muka dia balik. Macam masa bila lah. Tak tahulah, duk fikir-fikir lah. Macam mana lah nak bagi rupa macam dia. Pergi tang tu.
Tengok dalam TV cukup dah. Tengok dalam TV, kecantikan wanita itu ditonjolkan dengan cara apabila wanita itu dia tidak memakai tudung. Orang akan faham wanita yang cantik adalah wanita yang tak mau pakai tudung, yang tak bertudung. Maka semua iklan-iklan kebanyakannya iklan yang tak pakai tudung. Sebab apa? Dia nampak orang perempuan tak tahu. Benda kena tanya kat orang lelaki betul orang lelaki. Ingat, kalau tua-tua ni, kedut-kedut ni, orang lelaki tak ada taste lah. Ada. Cuma taste dia siapa? Kalau nenek, taste dia dengan Tok Wan lah. Ada Tok Wan juga. Betul. Kan? Kalau muda mungkin tak apa nak minat dengan tua-tua kan. Baik. Tapi yang muda-muda, dia fikir, dia bisik. Dia bisik benda-benda yang boleh membawa kepada kemungkaran. Budak-budak sekolah kan, belating bawah pokok, belating belakang bangunan sekolah apa semua kan. Tak apa, ni ringan-ringan je tau. Ringan-ringan je tau. Dia sebut tu. Tak apa, I tahu ringan-ringan je. Alah, ringan-ringan pun takkan tak boleh. Jadi memang mula ringan-ringan. Tu raja al-a'wal. Dan yang duduk dalam ni tempat orang duduk berkumpul ni. Pantang di mana ada perhimpunan, di mana ada himpunan orang ramai, tempat orang duduk berhimpun, berijtimak, bermesyuarat ke, berkumpul ke, macam ni. Zalnabur. Ni raja dah. Dia akan bisik supaya akan ada dengki-mendengki. Akan ada bisik-membisik yang menceritakan perkara yang tak elok tentang apa yang sedang hangat diperbincangkan. Akhirnya membawa kepada perpecahan. Sebab tu sama ada Zalnabur ke Sabar ke Tasim ke A'wal lah. Ini hanyalah 5 jenis daripada berjuta-juta tak terkira banyaknya makhluk tu. Tapi subhanallah, Allah tak biar kita seorang-seorang. Allah tak biar kita seorang-seorang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah utuskan setiap seorang di antara kita mempunyai dipelihara oleh 10 malaikat siang, 10 malaikat malam. Yang malaikat siang tak sama dengan malaikat malam. Setiap seorang kita dijaga 10 malaikat. Ada malaikat jaga di ubun kepala kita. Bila kita ni buat baik saja, malaikat yang di ubun ni akan puji kita betapa baiknya fulan ni, bagus sungguh. Tapi bila kita buat jahat, malaikat yang di ubun ni akan cerca kita, akan kutuk kita, betapa teruknya kawan ni gini. Ada malaikat yang diutuskan jaga mata kita. Sebab itu mata kita jarang sangat mata kita nak masuk benda habuk. Jarang. Bukan tiap-tiap hari nak kena masuk habuk ke apa. 2 malaikat jaga mulut saja. Malaikat yang jaga mulut dalam hadis kata jaga mulut daripada dimasuki binatang-binatang liar yang berbisa. Pernah tak siapa tertelan kena jengking? Buka-buka mulut, cengkerik dalam mulut. Ada? Tak ada. Kau tertelan ular kan? Tak ada. Malaikat jaga. Nyamuk ada. Cakap bayar semua, lalat tu. Tapi malaikat yang jaga mulut ni, dia akan jaga orang yang suka berselawat kat Nabi. Betul. Siapa yang kurang selawat kat Nabi, kita boleh tahu dah. Daripada cara dia bercakap tu kita tahu maknanya dia ni kurang berselawat kat Nabi. Sebab dalam hadis nyata macam tu. Malaikat yang jaga mulut ni, dia tak akan jaga malaikat orang yang suka selawat kat Nabi. Orang yang suka selawat kat Nabi maknanya percakapan dia ditapis, malaikat jaga. Maknanya bukan senang-senang dia nak keluar perkataan-perkataan yang celupar ke, yang mencaci ke, yang lucah ke, yang apa ke, mencarut ke apa ke. Bukan senang-senang dia keluar. Tapi orang yang selalu mulut dia keluar ni, saat-saat dia keluar, tok hang macam sana keluar. Maknanya mungkin dia kurang selawat.
Tu lah. 10 siang, 10 malam. Sepatutnya kita ni bila dijaga oleh 10 malaikat siang, 10 malaikat malam, yang syih maka tu bertukar di antara subuh sampai asar. Asar sampai subuh. Subuh asar, asar subuh. Patutnya kita ni baik belaka dah. Tiap baiklah kita ni. Patutnya jadi baik belaka kita ni. Sebab apa? Dijaga malaikat. Tapi cerita dia, bersama dengan kita pun ada syaitan. Nah. Maka bila kita buat jahat, buat dosa, malaikat, kata ulama, malaikat yang mencatat ni, bila kita ni buat jahat, malaikat yang mencatat kanan dan kiri kita ni pun ada tau malaikat. Depan, belakang. Jadi, depan, belakang, kiri, kanan. Ukun lagi, mata lagi, mulut lagi. Semua sekali 10 lebih kurang. 20 sehari semalam. Bila kita buat satu perkara yang jahat, malaikat yang catat kanan dan kiri ni, dia pun negotiate dulu dua-dua. Malaikat yang kanan ni, dia lebih berperanan daripada malaikat belah kiri. Di mana dia ni, di antara daripada orang, malaikat kanan adalah dia punya bos dia. Dia punya, orang kata apa, penyelia dia. Malaikat belah kiri, kalau dia nak tulis benda-benda yang tak baik yang kita buat, dia akan tanya dulu malaikat belah kanan. Dia tak terus tulis. Ini kata Ustaz mereka buka balik dalam surah tak ingat. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada bincang. Malaikat belah kiri, bila kita ni buat jahat, malaikat belah kiri tak terus tulis kata kejahatan. Yang kata kita perlu faham, buat jahat satu kejahatan, buat baik niat saja satu pahala, buat dapat 10 ganjaran pahala. Malaikat belah kiri ni, bila kita buat satu perkara yang jahat, dia tak tulis lagi kejahatan dia, sehingga dah dia tanya dulu malaikat belah kanan. Dia tanya apa? Apakah aku nak tulis? Malaikat belah kanan kata, tunggu. Mungkin sekejap lagi dia bertaubat. Malaikat belah kiri tanya lagi, aku tulis ke? Tunggu. Mungkin sekejap lagi dia bertaubat. Sampai 3 kali malaikat tanya. Malaikat tanya sampai 3 kali. Bila mai kali yang ketiga, baru malaikat belah kanan kata, tulislah. Sebab dia sudah tidak malu dengan kita. Malaikat tulislah kejahatan dia. Sebab apa? Sebab dia dah tak malu dengan kita. Maknanya kita ni tak perasan kata malaikat belah kanan kiri ni duk catat, duk tengok kita. Maka dicatat kejahatan kita. Faham satu. Sebab tu dalam kitab Bustanul Arifin, Bustanul Wa'izin oleh Imam Ibn Jauzi, yang kisah yang saya pernah cerita dulu, apabila ada seorang pemuda yang dia naik kuda, tiba-tiba terjatuh daripada kuda dia. Terjatuh kuda, malaikat kanan dan kiri ni bertelakah. Nak tulis jahat ke nak tulis baik? Jatuh kuda tu pahala ke dosa? Macam mana? Malaikat yang catat belah kanan ni bertelakah dengan malaikat belah kiri. Lalu ditanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu apa-apa yang ditinggalkan oleh malaikat belah kanan, diisi tempat itu oleh malaikat belah kiri. Maka dalam kes pemuda yang jatuh kuda ni tadi, malaikat belah kanan kata, aku tak mau tulis ni sebagai satu kebaikan, sebab jatuh kuda. Jadi benda tu bukan satu benda yang baik, jadi malaikat belah kanan tak mau tulis. Maka tempat itu diisi, ditulis oleh malaikat yang catat kejahatan. Kesimpulannya, kata Imam Ibn Jauzi, semua apa yang kita buat, semua dicatat dengan terperinci. Tadi kita ada tersadung sepak batu lah tadi. Mereka catat. Kan? Tadi mungkin terrenyit mata dekat awet tengah naik motor. Kan? Perempuan tak lah, lelaki je lah. Kan? Kadang orang lelaki ni, kan, dia biasa kat traffic light lah. Kan? Salah. Itulah ustaz bersama orang 2 kali 5.
Kadang-kadang kita ni, hati ni geram ni, hati ni. Nampak? Tengok budak-budak yang pakai yang tak senonoh ni kan. Kita kata, ish apa teruk betul lah budak lah ni duk pakai ni. Duk kata lah hati. Tapi mata tu setia tengok. Mata tu tengok lagi, dia tak kali. Duk kata tu sambil duk tengok. Kan? Macam mana tu nak? Tu salah kan. Sebab tu ulama larang ni, kalau kita pergi mana-mana, jangan pergi seorang-seorang. Kan? Kalau nak bermusafir, jangan seorang-seorang. Kalau boleh berkawan, 2 orang pun belum lagi dikatakan musafir. 3 orang baru kata musafir. Berkumpulan lebih baik. Sebab kalau seorang-seorang, dia mudah nak buat benda jahat. Kalau dia buat benda jahat, orang tak tahu. Kalau 2 orang, dia boleh negotiate sama-sama. Ni jom kita. Aku ikut hang ya. Okey aku okey. Pergi. Dia akan ada yang ketiga, iaitu syaitan. Sebab itulah kita ni tak boleh berdua-duaan dengan ustaz pun tak boleh. Ingat dengan ustaz tak ada syaitan. Ustaz lagi besar syaitan dia kot. Ikutlah ni ustaz ni kita ni. Jangan duduk berdua-duaan dengan ustaz pun tak boleh. Dia kalau dia ustaz, dia tu ustaz pun saya kan sahabat kat saya tu. Nabak kata, kalau Nabi lain, Nabi maksum, manusia lain, mereka tak maksum. Cuma alim ulama ni biasanya mahfuz, mereka dipelihara. Syaitan tak berapa wani nak dekat, melainkan dia alim saja, dia tidak praktikkan ilmu dia, maka dia jadi benda-benda tak elok. Kalau kita ni betul-betul yang kuat, syaitan tak wani nak dekat ni tak. Hizib yang kita baca tu, kalau betul-betul amal, ada khasiat ada banyak kan? Tapi kalau kita terus duk baca kat sini seminggu sekali ya. Siapa yang main kelas sini lah, seminggu sekali dia baca hizib ni. Kat kelas ni baru buka, tak sat ni baru cari balik mana dia hizib tadi. Walaupun dia main kelas ni saja dia baca, ada fadilah Allah bagi dia. Betul ya? Orang yang mengamalkan saja tahu apa khasiat dia. Kita cerita tak erti saja, tapi bila main satu perkara, kita rasa kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, dipelihara Allah Ta'ala. Ya. Saya pun baru bila kenal kat saya, baru saya tahu punya ni dia, baru nampak dia punya kesan kita duk wirid, kesan kita duk hizib, kita duk baca Quran apa semua. Ya. Yang masa itu saya pernah cerita kan, duk tengah-tengah kuliah tiba-tiba budak histeria. Payah kata ustaz dengan tak ada tauliah Darul Syifa ke apa kan, langsung tak reti bab-bab ni apa semua kan. Dengan malam tu ada orang telefon dah saya, ni apa ustaz ni saya minta tolong rumah ada gangguan ni tengah malam kat pukul 12 tu. Saya abang tak banyak, saya bukan alim, saya tak tahu lambat ni, saya minta maaf banyak. Tengok-tengok esok tu saya sendiri kena hadapi masalah tu. Duk tengah-tengah kuliah macam ni, tiba-tiba 10 dekat 10 orang budak isteri. Ketak-ketak hantar mesej, ketak-ketak. Bukan ketak sebab takut ke, dia ketak-ketak sebab cuak. Tak pernah jadi ni. Hantar mesej dekat Ustaz Zul, hantar mesej dekat Ustaz Jalan, hantar mesej dekat Ustaz Dijat, hantar belakang siapa? Ustaz, tolong anak budak isteri anak seorang. Tak ada siapa. Habis lah. Malam tu, bayangkan, baru mula kelas kuliah maghrib pukul 8, dalam 8-10 minit jadi 11.30 baru selesai. 11.30 baru selesai. Budak alhamdulillah. Saya buat macam mana? Saya baca hizib ni salah satu dah. Bila kita baca hizib ni, baru kita nampak khasiat dia. Nah, memang Allah betul benda-benda tu dengan ni. Kita sebut bismillah, Allahu akbar. Bayangkan dia lawan tapi dah lama dia jadi lembek. Yang saya ajak ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu kan. Bila kita baca dekat dah kan, saya tu saja nak test lah. Saya pernah beritahu kata dalam tu memang betul ada jin kan. Kita memang tak pernah tu pengalaman. Masa budak ni kenal saya kata ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu, dia jadi macam lembek. Jadi mula kenal tu dia azan, nampak semua bagai jatuh tertiarap. Jatuh turun, jatuh terbaring.
Budak-budak yang pakai kena seteria tu, bila kita azan tu, terus je tu. Dengan izin Allah Ta'ala lah. Alhamdulillah. Saya pi tu, tak tahu nak pi mana satu. Macam berkembangan di pusat bencana. Kita seorang nak pi mana, ni kena. Pi seorang budak tu, saya kata, keluar. Kata. Tiba-tiba dia jawab, aku tak mau keluar.